Imam muda kita, Imam Munafal, yang juga merupakan bekas jiran saya dulu kan? Boleh pakai tu? Tadi tak boleh pakai. Okay. Okey, halo. Baik. Halo, okey baik. Okey, clear sikit, alhamdulillah. Yang saya hormati pengurusi Datuk Salim, Tuan Haji Ismail, saya ingat beberapa nama je pertama, Tuan Haji Zakaria, Tuan Haji Kamarudin, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak, adik-adik yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, limpah kurnia rahmat dan kasih Allah. Program yang diatur pada hari ini akhirnya sampai juga. Dan pagi ini kita bersama untuk mengikuti satu kursus apa tuan-tuan? Pengurusan jenazah. Si baik betul. Takut nanti ada tersilap ingat kursus perkahwinan ke, kursus poligami ke kan. Jadi depan ni tulislah kursus pengurusan jenazah. Dan alhamdulillah saya tengok kehadiran tu luar biasa. Last update daripada tim saya beritahu 140 orang. Kami sediakan buku kecil tu 140 lebih kurang. Tengok tak cukup pula. Jadi siapa yang tak dapat buku secara fizikal, boleh dapatkan dalam bentuk PDF. Nanti ambil je nanti pada siapa? Haji kemudian nanti kan dia akan share dalam grup lah kot. Ya tuan-tuan. Jadi program kita pada pagi ini akan berlangsung daripada sekarang ni saya mula sehingga insya-Allah berakhir sebelum pukul 4 petang. Bukan. Sampai pukul apa kita? 1. Okey betul lah. Yelah sebelum pukul 4 lah tu kan. Sebab apa? Yelah saya tahu hari ni hari cuti, banyak kenduri kendara sana sini kan. Dan akan melalui dua sesi teori dan juga praktikal. Dalam bab teori saya akan terangkan 4 perkara, iaitu berkaitan dengan tajuk yang kita bincang. Alright. Bagaimana berhadapan dengan orang yang sedang nazak? Ini penting, sakaratul maut. Penting juga kita belajar, ya. Bagaimana berhadapan dengan orang yang baru meninggal dunia? Baru meninggal nak call siapa? Tadi dah bagi tahu dah tadi. Telefon siapa, cari siapa. Tapi itu dari sudut nak menguruskan. Ni jenazah depan mata ni nak buat apa? Kita kena fikir juga. Yang ketiga, urusan dokumentasi berkaitan pengurusan mayat. Tadi dah sentuh dah bab dokumen sikit. Nak rujuk siapa? Nak call siapa? Malam-malam nak telefon pengungsi ke? Nak telefon imam ke? Nak telefon siapa? Ini kita perlu bantu. Sebab apa? Bab ini kadang-kadang ada yang tak biasa. Dia tak tahu nak rujuk siapa, dia tunggulah sampai pagi subuh. Suruh buka baru bagi tahu. Patutnya benda ni boleh ambil tindakan awal. Nanti kita akan maklum. Dan yang keempat, rukun pengurusan jenazah. Rukun pengurusan jenazah ada berapa tuan-tuan dan puan-puan? Jangan memalukan Walid. Ada berapa rukun pengurusan jenazah? Berapa? 4. Ada juga 5. Okey, rukun pengurusan jenazah ada 4. Saya saja buat begini nak dengar. Apa dia 4 tu? Mandi, kafan, solat, ke bumi. Yang 5 tu rukun negara. Baik, 4 ini adalah perkara yang wajib. Adapun dalam pengurusan jenazah, kita ada juga perkara yang bab sunat dan bab adat. Ini akan diterangkan dalam proses kita pada pagi ini, ya. Dan topik kita yang seterusnya ialah praktikal. Dan praktikal ni akan bahagilah jemaah muslimin dan muslimat. Saya akan kendalikan untuk muslimin dan saya akan terangkan dari sudut praktikal rukun mandi. Macam mana nak mandi jenazah. Cuma waktu praktikal mandi nanti kami tidak akan menggunakan air. Sebab apa saya tak guna air? Kalau kita guna air waktu praktikal nanti jadi 2 musibah. Ada 2 musibah dia. Apa musibah pertama? Tuan-tuan dan puan-puan banyak main air. Confirm. Sebab apa banyak main air? Sebab yang jadi model nanti kawan-kawan kita. Time tu lah saya tak habis cakap lagi, tuan-tuan dah jirus air kat muka dia. Geletek dia, cuit kaki dia. Tu biasa. Ya.
Banyak orang kata tak apa Ustaz, saya pergi dekat Kelang, apa nama Tentera Laut TLDM Kelang tu. Kami ni dah biasa dengan air Ustaz, kami nak praktikal air. Saya kata nanti kan banyak main. Tak apa kata dia. Pegawai dia sendiri nak jadi model. Lepas tu bila dia dah baring situ, anak buah ragging dia. Curah air. Saya dah kata dah kan. Jadi main-main walaupun tentera tu kan. Jadi benda begitu mungkin menyebabkan tak sampailah objektif kami tu. Dan yang kedua, musibah dia apa dia? Kalau kita guna air waktu praktikal, model nanti balik demam panas. Pasal apa demam panas? Pasal kesejukan yang melampau. Kenapa? Dah lah kena siram dengan air. Lepas tu tuan-tuan dan puan-puan banyak soalan pula time tu. Ustaz ni air apa? Berapa bilangan? Lagi lama, banyak soalan, lagi lama dia kena mandi. Bayangkan berapa lama dia kena berendam itu. Jadi air bagi saya dia tak praktikal untuk praktikal nanti. Jadi kita hanya buat simulasi. Cara pusing mayat ke kanan, ke kiri, nak keluarkan najis. Ini semua yang kita akan bincangkan nanti. Dalam bab praktikal kafan, saya akan terangkan cara nak membentang kain kafan. Mungkin kaedah saya berbeza dengan kaedah tuan-tuan dan puan-puan yang belajar. Sebenarnya kaedah ni pelbagai. Tuan-tuan kata nak balik, nak pergi Kelantan. Okey, kalau kita nak pergi Kelantan, kita boleh ikut jalan mana? Masuk Gombak, ikut LPT, jalan masuk Terengganu sampai Kelantan, satu jalan. Ada yang kata saya Gombak nak ikut Raub, ikut Gua Musang, pun dua jalan. Ada yang kata saya daripada sini nak ikut Bahau, Teriang, boleh sampai juga. Maknanya jalan tu berbeza, kaedah tu berbeza, tapi matlamat dia satu. Begitu dalam pengurusan jenazah, kaedah kapan mungkin berbeza. Saya mungkin straight, tuan-tuan belajar zigzag-zigzag, sama juga maksud dia. Saya akan terangkan 4 kaedah nak bentang kain kafan. Pertama, kaedah biasa, normal, jenazah, yang mana orang tak reti pun boleh tengok, oh macam tu, simple je, basic. Yang kedua, saya akan tunjuk macam mana pula kalau mayat tu badan besar. Kain bidang berapa banyak bidang kita pakai selalu? Bidang 60 kan? Bidang 60. Tapi kalau dapat mayat tu bidang 90 je nak. Mayat bidang 90, kain bidang 60. Jadi macam mana cara kita nak bentang kain tu? Itu penting. Yang ketiga, kaedah sekiranya mayat itu kritikal. Mayat reput, mayat berulat, mayat hancur, mayat terbakar, mayat aksiden, pelbagai lagi HIV, AIDS, COVID dan sebagainya. Macam mana kita nak bentang kain tu? Ini penting juga. Dan yang keempat, kaedah yang saya buat nanti sesuai untuk jenazah lelaki boleh masuk, jenazah perempuan boleh masuk, tak ada beza. Saya tak guna banyak kain, 10 meter je. 10 meter kain, tapi bila dipakai pada mayat boleh jadi 11 lapisan. 11 lapisan cukup tak untuk tutup aurat? Cukuplah tutup aurat kan? Saya pakai baju ni, t-shirt dalam, jubah 2 lapis je. Tapi kain kafan yang kita bentang nanti 11 lapis. Cukup untuk 10 meter. Nanti kaedah dia akan terang. Baik, itu dari sudut kafan. Waktu praktikal solat, saya yakin dah pasti tuan-tuan dan puan-puan dah biasa dah solat jenazah. Solat jenazah ada berapa rakaat? Ada 2 saya dengar ni. Tak ada, sebaik Tuan Haji sebut. Tak ada. Jangan takbir kedua dia rukuk. Solat jenazah 4 takbir. Nanti kita terang. Tak ada rakaat. Saya akan sentuh dalam bab solat jenazah ni, dan akan sentuh juga insya-Allah kalau sempat solat jenazah gaib. Pernah dengar solat jenazah gaib? Siapa yang gaib? Kita ke mayat? Mayat. Tu maksudnya kepekaan tu dah ada dah. Saya takut ada orang fikir asal solat jenazah dia gaib. Kan? Dia tak ada kan. Jadi kita kena terangkan dari sini pemahaman tu dulu. Okey, saya akan terangkan bagaimana rukunnya, hukumnya sampai bila dibenarkan solat jenazah gaib ni. Dan yang keempat, pengebumian. Tak payahlah kita ramai start motor kereta pergi ke laman apa tu? Laman abadi ya. Saya dah 2 tahun duduk sini tak pernah sampai itu. Baru tadi tengok gambar Tuan Haji Ismail tunjukkan, oh ini kubur dia. Tak pernah sampai lagi kan. Kat mana lokasi ni pun saya tak tahu lagi gambaran. Jadi tak payahlah kita pergi ke sana. Sekarang dah ada excavator terai-terai seorang-seorang gali kubur macam mana, spek macam mana, itu tak payah. Itu dah ada orang dah yang bidang dia. Yang perlu kita tekankan dalam bab pengebumian ialah adab. Bab ni kadang-kadang banyak orang terlepas pandang. Yang turun biasanya 1 mayat. Yang menyambut dalam liang biasa berapa orang? 3 kan menyambut.
Tapi yang bagi arahan dekat atas 30 orang. Kepala tu sengitkan, tanah tu buat kembalikan, macam-macam bercakap, serabut orang bawah tu. Ini penting supaya dalam keadaan lebih rendah ke atas tu, orang yang dah belajar dia tahu nak buat apa, menghadap kiblat, nak buka tali, dia dah tahu dah buat apa. Ini dalam bab pengebumian. Okey? Teori dan praktikal ni akan berjalan secara santai, tuan-tuan dan puan. Kita tak tertakluk pada masa. InsyaAllah saya akan cuba habiskan sebelum zuhur. Ya, makna kata mungkinlah kita akan break sikit waktu rehat, sikit-sikit lah. Makna kata santai saja. Kalau tuan-tuan dan puan ada yang dah berjoget-joget tu, jangan minta izin, pergi je tandas. Dia kejap sini je. Bila nak rehat ni, bila nak rehat ni kan, tak payah minta izin. May I please teacher, may I go out? Tak payah. Get out je kan. Ya. Dan sekiranya ada persoalan, boleh tanya, angkat tangan, bertanya terus. Dan sekiranya ada yang mungkin segan, boleh tulis, bagi kat saya. Dan bila dah tulis tu, nampak saya masuk dalam poket, tolong ingatkan. Saya takut saya terlupa nak keluarkan. Semalam saya kursus kat Jerantut, dia kata, Ustaz nanti tolong jawab ya. Saya masuk dalam poket, saya dah balik, baru buka balik, lupa nak jawab soalan dia. Jadi tolong ingatkan kalau saya terlupa siapa yang hantar kertas nanti. Okey tuan-tuan, bersama dengan saya juga ada saya punya tim daripada Muslimat dan juga tim saya daripada SPTM, Skop Pengurusan Jenazah Malaysia. Dan kami ada topik khas juga kita bincangkan, iaitu pengurusan harta pusaka. Bab ni penting. Mati dah settle dah, ni harta yang ditinggalkan ni macam mana nak buat ni? Ini important, sangat-sangat penting. Berapa banyak duit orang Melayu Islam kita kat Malaysia ni dibekukan kerana pengurusan yang tak dirancang lebih awal. Ini penting untuk dibahaskan. Ya. Dan di hujung program nanti satu video klip khas saya akan tunjuk pada tuan-tuan. Tadi dah sentuh dah tadi tentang pengurusan jenazah antarabangsa. Apakah yang dilakukan, saya akan tunjuk nanti tuan-tuan ya. Baik. Kita terus pada topik yang pertama kita. Bagaimana berhadapan dengan orang yang sedang nazak, sakaratul maut. Sakaratul maut dari segi bahasa, sakarat itu mabuk, maut itu kematian. Mabuk diambang kematian. Siapa dalam kalangan tuan-tuan dan puan yang pernah mabuk? Ada yang pernah mabuk tak? Mabuk laut. Tak semestinya mabuk toddy, brandy. Mabuk laut, mabuk flight, mabuk kereta api, mabuk cinta, kan tak? Maknanya orang mabuk ni tak boleh beza mana baik, mana buruk, mana dosa, mana pahala, mana hitam, mana putih. Dia tak reti beza. Dia perlu dibimbing. Orang yang mabuk arak, dia tak boleh bawa kereta. Dia perlu orang lain bawa. Demikianlah orang nak mati. Dia lupa siapa diri dia. Dia lupa siapa keluarganya. Yang lagi dahsyat, dia lupa siapa Tuhannya. Sebab itu Nabi SAW sebut, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan kalimah la ilaha illallah pada orang yang hampir meninggal dunia. Ini saja kalimah yang Nabi sebut. Jangan sesekali tuan-tuan dan puan-puan terpengaruh dengan drama Melayu, televisyen tu, sinetron Indonesia. Asal orang nak mati, dia ajar mengucap panjang. Pak, ayo pak, asyhadu an la ilaha illallah. Ada mengucap panjang. Yang heran tengah nazak boleh ikut. Asyhadu an la ilaha illallah. Siap sambung lagi. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi. Ini pembongak. Kan? Melampau dah tu kan. Mana ada orang nak mati dalam keadaan sempit nyawa dia tu boleh mengucap panjang. Tapi dalam drama Melayu boleh. Sebab apa berlakon? Hakikatnya nak sebut kalimah Allah pun bukan perkara yang mudah. Ajarkan dia pada dia, la ilaha illallah, bisik kat dia, sehingga dia dapat mengucap walaupun sekali. Dah sebut sekali dengan susah payah dia sebut la ilaha illallah, cukup. Jangan paksa lagi. Alhamdulillah, nak ambil tasbih, teruskan. Jangan. Dia tak boleh, sekali pun cukup. Kecuali kalau ada perkataan lain yang disebut selepas itu. Kita dah payah dah nak dengar dia sebut la ilaha illallah. Dia dah sebut, kita pun kata alhamdulillah. Nak air bang? Nak. Habis. Sebab Nabi sebut man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir kalam mengucap la ilaha illallah masuk dalam syurga. Makna perkataan akhir mesti la ilaha illallah. Jadi kalau dia dah sebut, biar dia tenang. Kalau dia ada ucap kataan lain, kita kena ulang balik. Begitulah kaedahnya. Persoalannya yang pertama, sekiranya orang tu bisu macam mana? Bisu ke pekak kan? Kita kata la ilaha illallah.
Kawan kata, dia tu pokak, tak payah. Bukannya dengar pun. Habis nak macam mana? Bahasa isyarat. La ilaha illallah. Kita nak bersilat depan dia. Jadi kita ikutlah sunnah. Nabi suruh sebut, kita sebut je lah. Dia pekak ke, dia bisu ke, dia koma ke, kita ajar saja. Sebab yang mengizinkan ataupun tidak adalah Allah. Macam mana dia nak melafazkan, macam mana dia nak menyebut atas izin Allah. Kita ikut sunnah Nabi, buat saja. Begitu kaedah dia. Bagaimana kalau orang tu dalam keadaan yang tak boleh, koma ke, atau dia tumbang, accident, darah mulut banyak, sembuh. Kan? Nak sebut la ilaha illallah tak, mustahil lah nak dapat kali ketiga tu. Maka ajar kalimah yang ringan. Allah, kata dia. Allah. Kalau Allah pun dia tak mampu nak sebut, minta dia bagi isyarat. Saya sebut la ilaha illallah, cuba gerakkan tangan kalau terima. La ilaha illallah, dia pun gerak tangan dia. Atau dia gerakkan mata dia. Maknanya dia terimalah kalimah itu, insya-Allah. Kalau dia meninggal dunia, kita tak dengar pun dia sebut kalimah Allah pun, isyarat pun tak ada. Ketika itu husnuzon, sangka baik. Kalau orang tanya, macam mana arwah tu dapat sebut tak? Entah, tak tahulah macam mana keadaan dia. Jangan sebut begitu. Cakaplah insya-Allah dapat sebut. Kata begitu saja. Makna husnuzon, sangka baik kepadanya. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, sunnah kita pada orang yang baru, yang sedang nazak, bacalah mana-mana surah Al-Quran di sisi pesakit. Apa-apa surah pun. Surah apa yang kita hafal? Surah apa? Al-Baqarah. Okey, baca Al-Baqarah. InsyaAllah hebat orang ni. Al-Fatihah boleh, 3 kul boleh kan, surah-surah ringkas pun boleh. Ya. Kerana Nabi sebut Al-Quranu syifa, Quran itu penawar. Saya tahu Al-Fatihah aja, baca Al-Fatihah. Ketika Rasulullah SAW jatuh sakit, Siti Aisyah membacakan 2 surah yang ringkas sebagai ruqyah kepadanya. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Al-Falaq dan An-Nas. Itu pun boleh. Surah Yasin yang biasa kita baca pun, itulah sunnahnya. Surah Ar-Ra'd kita baca, dan apa saja surah yang kita terlintas. Tujuannya apa? Pertama, memberi ketenangan kepada orang yang sedang nazak. Al-Quran itu memberikan ketenangan. Kedua, memagarkan dirinya daripada gangguan syaitan. Ini penting. Jadi kita kena sentiasa bersama dengan adik-adik, bergila-gila baca Al-Quran di sisinya. Baik. Yang ketiga, tunaikan apa jua hajat pesakit. Ini penting. Kadang kita nak melayan keinginan orang sakit ni, kita pun sakit. Kan? Dia diuji dengan kesakitan, kita diuji dengan kesabaran. Dia minta macam-macam. Nak air, kita bagi air. Nak makan, kita bagi makan. Kadang-kadang dah bagi air tu, dia tak nak. Nak air, air apa? Air. Kita pun bagi lain mineral. Nah, minum. Tak nak air ni dah. Habis nak air apa? Nak air. Buat pula kopi O. Tak nak kopi O ni dah. Bagi lagi air. Nak air apa? Fresh orange. Tak nak air ni dah. Kau nak air apa? Niat tak dah kita kalau dapat situasi macam tu. Kau ni kan, lantaklah kau. Nak air, cakaplah air apa? Ini penting. Sebab apa? Kita kena banyak bersabar. Kalaulah dia rasa jauh hati, tak layan, kita tak layan dia, maka waktu itulah syaitan ambil kesempatan. Baik kau cakap nak air apa? Air Starbucks, kata dia. Banyak-banyak air Starbucks juga kau minta kan? Kau tahu tak benda tu sekarang Yahudi, kau tahu tak semalam siapa meninggal? Jangan bersyarah. Time tu jangan bersyarah kat dia, tak guna. Ya, cakap kat dia, minta maaf, saya tak nak minum air tu, saya tak nak beli. Saya boikot habis-habis. Kata begitu. Jangan, kalau nak air lain boleh. Jangan kita marah dia. Sebab syaitan memang tunggu kita ni marah dia, syaitan memang tunggu kita ni jauh daripada dia. Waktu tu hati dia akan rasa terluka, dia sensitif, dan waktu tu syaitan akan datang. Dalam hadis menyebut 2 ekor syaitan akan datang pada orang yang hendak meninggal dunia, menghasut dia untuk kufurkan dia. Mungkin dia akan menyerupai ibu dia, ayah dia yang dah meninggal. Ni mak datang ni, mak saya sakit mak, yang lain semua tak peduli saya dah. Tak apa, mak datang nak bawa engkau ke syurga. Kalau kau nak ikut mak, di syurga macam-macam air kau boleh minum. Tapi kau kena keluar daripada Islam. Itu katanya. Kau kena keluar dari Islam, masuklah agama Yahudi, masuklah agama Nasrani, katanya. Dia akan cuba pesongkan akidah kita bagi orang yang lemah iman dia. Tak ada orang yang talqinkan kalimah la ilaha illallah. Tak ada orang yang pagarkan bacaan Al-Quran pada dia.
tak ada orang yang pedulikan dia, maka dia antara orang yang mudah terjerumus kepada tipu daya syaitan. Wa iyyazubillah min zalik. Sebab tu kena jaga. Dan yang keempat, penting juga, tak ada dalam slide, tak ada dalam nota. Sebab apa? Saya terlupa nak masukkan. Apa dia? Kita kena bimbing orang yang sedang nazak itu supaya husnuzon kepada Allah, sangka baik pada Allah. Aku ni semayang dah buat, puasa dah buat, haji dah buat, kenapa Allah bagi aku sakit macam ni? Dia mengeluh. Sabar mak, kata. Mak, pahala mak semua dapat dah. Cerita kebaikan dia. Mak buat itu, mak buat ini, mak sedekah kat masjid, sedekah kat surau, mak sponsor kipas besar ni kat surau Safni ni. Semua pahala tu berjalan mak. Cerita sunnah pada orang nak meninggal dunia ni, cerita kebaikan dia supaya dia berharap kepada rahmat Allah. Tapi kalau dia mengeluh, aku ni banyak dosa aku, kan, tak semayang, tak puasa, apa saja benda yang Allah suruh aku tak buat, maka ketika itu kita bimbing dia supaya istighfar. Sabarlah ya bang, istighfar. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Istighfar, bimbing dia. Supaya apa? Supaya dia sentiasa mengharap kepada rahmat Allah. La ta'natu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Itu penting. Sebab benda begini akan membimbing dia berdasarkan hadis Nabi SAW. Sebab hadis kursi, Allah berfirman, aku menurut sangkaan hambaku. Jika hambaku sangka baik padaku, aku bagi dia kebaikan. Jika hambaku sangka buruk padaku, biarkan dia dengan kesesatan. Ini penting. Bimbing dia supaya sangka baik kepada Allah. Selesai. Ada soalan? Tak ada. Senang. Kan? Ada juga. Lanjutan. Barangkali dia akan minta sesuatu yang kita tak boleh tunaikan. Dan kalau ada macamnya, cara kita nak. Baik, terima kasih. Kadang-kadang dia minta sesuatu yang kita tak dapat tunaikan. Nak makan. Makan apa? Sup. Sup apa? Biawak. Sudah. Mana pula nak cari biawak kan? Yang bukan-bukan dia minta, misal kata. Maka ketika itu kita layanlah dengan baik. Minta maaf, tak boleh, saya tak boleh sediakan. Minta benda lain boleh tak? Cakap baik-baik, pujuk dia. Kalau dia marah-marah pun pujuk dia, layan dia baik-baik. Sebab apa? Benda tu akan berbalik pada kita juga. Esok kalau kita tengah nazak, tak tahu macam mana kerenah kita pula. Benda ni akan berulang. Jadi ucaplah yang baik-baik ketika itu. Wallahu a'lam. Ada? Alright. Topik yang kedua, bagaimana berhadapan dengan orang yang baru meninggal dunia? Baik, orang yang baru meninggal dunia, kita hendaklah mengucapkan meninggal dah? Alhamdulillah. Itu nak menguji tahap kepekaan. Baru meninggal, Alhamdulillah, kan? Tuan-tuan, baru meninggal, inna lillahi wa inna raji'un. Kalimah istirja. Istirja tu apa? Musibah. Saya saja je test kepekaan tu kan. Baik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un adalah kalimah musibah untuk semua musibah, bukan saja kematian. Juga kesakitan, kehilangan, kekecewaan, putus cinta ke apa ke, boleh. Inna lillahi raji'un. Putus cinta aku dengan dia kan. Wa basyirus sabirin, berilah kabar gembira pada orang yang sabar. Allazina idza sabathu musibah, yaitu orang-orang yang apabila timpa musibah, qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita datang daripada Allah, pada Allah kita kembali. Ini kalimah untuk semua, bukan hanya pada orang Islam. Kita kat nilai area sini ada tak? Cina ke India ada? Ada yang bukan Islam. Katakanlah ada jiran kita meninggal, nama dia Acob, sebarlah dekat dalam grup WhatsApp surau Safni. Tahu tak, jiran kita Acong dah meninggal dunia. Lepas tu ramai-ramai komen apa? Rip. Apa tu rip? Rest in peace, RIP. Boleh tu? Tak boleh. Rest in peace tu apa Melayu dia? Rehatlah kau dengan tenang, bersemadilah dengan aman. Boleh tak kita doakan pada orang yang mati tanpa iman? Tanpa mati dengan kufur? Tak boleh. Ketika Rasulullah SAW masih ada, ketika itu Abu Talib, pakcik Nabi dalam keadaan nazak. Nabi pujuk dia, pakcik sebut la ilaha illallah, terimalah Islam, saya jamin tempat pakcik dalam syurga nanti. Nabi pujuk pakcik dia. Abu Jahal pun ada. Wahai Abu Talib,
jangan ikut cakap Muhammad, dia tak betul, kau kena kekal dengan agama kita. Setelah dipujuk, dirayu, akhirnya Abu Talib mengatakan, ya Muhammad, aku kekal dengan agama nenek moyang kita. Akhirnya Abu Talib meninggal dalam keadaan kufur. Lalu Rasulullah SAW sedih sebab ini pakciknya yang jaga daripada kecil tapi tak dapat nak selamatkan akidah. Maka Nabi berkata di sisi mayat pakciknya, wahai pakcik, aku berjanji akan sentiasa mendoakan keampunan Allah kepada pakcik. Dia nak minta Allah ampunkan dosa pakciknya yang kufur tadi. Lalu datanglah teguran Allah dalam surah At-Taubah ayat 113. Nanti cek. Tak boleh mana-mana Nabi atau orang beriman mendoakan kepada orang musyrik, sekalipun orang musyrik itu kaum keluarganya sendiri. Sesudah nyata orang musyrik itu tempatnya di neraka. Lalu bila Nabi terima ayat itu, Nabi pun tidak mendoakan kepada pakciknya. Maka itu adalah pengajaran untuk kita juga. Tak boleh doakan pada orang kafir yang telah meninggal dunia. Habis boleh tak pergi ziarah dia? Kita tadi sebelah laman Pusara Abadi tu, kubur apa sebelah? Nirwana bawah tu Jiran kita tu meninggal, nak pergi kubur di sana. Boleh tak kita pergi tengok? Boleh tak kita pergi kat tokong dia pergi tengok? Boleh tak kita ucap takziah pada dia? Jawapannya boleh. Pergilah. Anti, saya ni kawan sekelas dengan Acong. Oh, you sekelas lah. Terima kasih yang datang. Takziah ya anti. Okey, tak apa. Nanti kejap dia ambil ni. You pergi buat macam tak boleh. Ini macam tak boleh anti. Saya datang untuk takziah saja kan. Buat upacara keagamaan dia, ritual keagamaan dia, tak boleh. Kita ada batas. Ziarah dia, hormat pada dia, itu adalah sunnah. Ketika jenazah Yahudi dibawa lalu depan Rasulullah SAW, Nabi sedang duduk dengan sahabat. Nabi bangun, sahabat bangun, sehingga jenazah Yahudi itu jauh daripada pandangan mata. Baru Nabi duduk dan sahabat bertanya, ya Rasulullah, yang lalu tadi Yahudi, kenapa kita perlu bangun? Kata Nabi, dia juga perlu dihormati. Cara Nabi nak berdakwah kepada orang Islam, orang bukan Islam, kita hormat pada dia, dan insya-Allah bila ada kematian kita, dia pun akan hormat kita balik. Begitulah cara Nabi dalam menunjukkan pada kita perbezaan agama ni. Kita perlu hormat budaya dia, cara dia, tapi tak boleh ikut dia. Itu kaedah dia ya. Baik. Jadi apa yang perlu tersebut bila orang kafir meninggal dunia? Inna lillahi wa inna raji'un. Itulah kalimah yang sunnahnya. Ya. Yang kedua, orang yang baru meninggal dunia biasanya mata dia terbuka. Tutup mata dia. Tutup mata dia. Selam. Tutup mata, kita pergi ke dapur, buka balik. Tadi dah tutup. Tutup balik. Sudah pula ni kan. Sako ke apa ni kan. Jangan fikir bukan-bukan. Kerana mayat itu matanya terbuka adalah fitrah. Benda biasa. Ketika Abu Salamah radhiyallahu wafat, mata dia terbuka. Lalu sahabat-sahabat dan juga jiran tetangganya semua heran. Kenapa mata dia terbuka? Kita pergi tengok mayat, kalau mata terbuka jangan cakap mumpat. Apa dia tengok begitu? Ni mesti ada bukan diintai ni. Nabi pun bila dengar sahabat-sahabat cakap begitu-begitu, Nabi pun pergi ke jenazah Abu Salamah, Nabi tutup matanya. Dan Nabi berkata, sesungguhnya roh bila berpisah dengan jasad, maka pandangan matanya akan mengiringinya. Mata akan pandang ke atas kerana roh keluar melalui kepala kita, ubun-ubun kepala kita. Maka mata pandang ke atas terbuka, itu adalah fitrah, benda yang biasa. Maka Nabi berkata, hendaklah kalian bercakap yang baik-baik ketika ini, kerana waktu ini malaikat yang hadir semua mengaminkan kata-kata kita. Cakap baik-baik, ziarah jenazah cakap baik-baik. Kias kepada itulah yang menjadi budaya kita, uruf kita. Bila selesai solat jenazah, imam akan berkata, apa kita nak saksi pada mayat ini? Baik. Apa kita nak kata pada mayat ini? Baik. Kan biasa orang buat begitu kat sini kan? Makna bagi kesaksian yang baik. Walaupun yang mati tu memang tak baik, memang jahat, diam je. Jangan imam cakap baik, baik, tiba-tiba dia daripada belakang, mana ada baik, dia yang paling setan sekali kat nilai pian ni. Jangan kita kata begitu walaupun hakikatnya begitu. Diam, yang tak baik kita diam saja. Sunnahnya cerita yang baik-baik ya. Baik. Maka kalau mata dia terbuka, tutup mata dia.
Kalau tak boleh guna tangan, makna kata kita dah tutup, dah buka alik, maknanya urat mata ataupun kelopak mata dia ni mengecut. Kita perlu urut. Urut menggunakan minyak. Minyak apa dekat rumah selalu? Minyak masak kan? Minyak zaitun. Boleh. Ya, yang logik lah. Jangan guna minyak cekapak pula. Terkobel-kobel mata mayat kan? Apa podeh ni kan? Jangan. Guna minyak masak, urutkan kelopak mata ni. Urut. Kalau guna minyak masak kak, jangan guna minyak masak yang dalam kuali tu. Dia dah ambil yang malam tadi punya, yang gorengkan kuali malam tu. Sudah. Dicedok ikan dah ni aja. Kan jimat tu. Datang kucing jiran jilat mata dia. Jadi jangan kita letak minyak yang dah masak tu. Guna minyak barulah, sikit je pun ya. Yang logik. Urut perlahan. Urut sampai dia tertutup. Sekiranya kaedah tu tak berkesan, kita guna satu barang untuk menghimpit mata dia. Antaranya batu lah. Cari batu kerikil tepi jalan tu, sepah kan. Cari batu tu, ambil batu tu, basuh dahulu. Jangan main rembat ni. Ni main sewat dia, tengok tek kucing. Jangan main tek kucing keras tu dia letak. Lepas tu cair. Sudah kan. Basuh dulu, confirmkan. Malam tak apa nampak main rabu-rabu je kan, ambil kan. Jangan. Kalau tak jumpa batu, jangan guna bata. Bata digunakan. Kita guna yang logik ya. Saya kata tu sikit kecil je, logam apa pun boleh. Antaranya shilling. Shilling 50 sen yang besar tu kan, ambil, himpitkan kat mata dia tu. Tu kaedah. Bukan kita nak tiru budaya orang Cina buat macam tu, tak. Kaedah ya. Maka nak letak shilling 50 sen tu, pastikan jangan terlupa nak ambil balik. Masalah kan tu. Dia dah letak dak shilling 50 sen itu, dia tutup dengan kain muka mayat tu. Lepas tu dia ke dapur, jawab telefon apa semua. Jiran dah bertandang lah tu. Arwah ni baik, dia paling aktif jemaah kat Safni tu. Dia lah orang yang paling baik, sedekah, jamuan apa semua. Saya nak tengok arwah boleh? Boleh. Diselak kain tu, ya Allah mata duitan. Sudah. Kecoh satu Safni, 1 nilai rupiah ni. Jadi sebelum jiran datang, alihkan segera duit tu untuk mengelakkan orang cakap bukan-bukan. Kadang bukan semua orang faham. Alihkan segera. Siapa yang tulis nota, pastikan tulis jelas-jelas. 50 sen. Jangan tertinggal sen tu. Pasal kadang-kadang berlaku kematian, otak jadi blank. Walaupun dia pengungsi hairat kat sini, bila berlaku kematian, keluarga dia pun kadang-kadang blank. Jadi dia tengok balik nota, letakkan 50 kek mata mayat. Letak solai sini, solai sini. Itu bukan menutup, membeliakkan mata lagi. Jadi kena tulis jelas-jelas ya. Sebab banyak berlaku. Ya, kadang-kadang saya pernah ada pengalaman. Tuan-tuan ingat tak kes berapa tahun sudah 6 orang anggota bomba yang mati lemas dekat Puchong, stasi Puchong. Ya, yang jumpa dengan saya pengarah Selangor, Dato' Amdan. Ustaz, tolong Ustaz, saya dah buntu dah ada. Tak tahu dah macam mana nak aturkan. Sebab first time bagi dia, anggota dia meninggal ramai. Jadi saya pun uruskan 4 jenazah ke bumi kat Semenanjung ni. 2 jenazah, 1 Sabah, 1 Sarawak bawa balik. Jadi saya aturkan penerbangan semua. Yang Sabah terbang pukul 7, yang Sarawak terbang pukul 2. Tiba-tiba Malaysia Airlines bagi email, pesawat tunda besok kata dia. Lepas tu sampai kat pengarah tu, Ustaz macam mana ni Ustaz, family dah bising dah ni, kenapa pula besok pula tunda? Saya tak tahu nak buat apa macam mana Ustaz. Siapa Datuk? Sabar. Datuk ni kes negara, kenapa kita tak guna pesawat negara? Astaghfirullah, call TUDM. Nampak tak? Dia pun tak boleh terfikir kat tu. Padahal dia boleh call kerjasama dengan TUDM, ada pesawat dia kan. Terus jenazah tu terbang hari tu juga daripada Subang. Makna kata walaupun dia dah biasa dengan operasi bencana, operasi keselamatan, tapi bila berlaku hal-hal yang melibatkan orang yang dia sayang rapat, kadang-kadang dia jadi blank. Itu biasa. Jadi tak mustahil kita yang belajar ni pun akan berlaku benda yang sama. Sebab tu tulis nota tu betul-betul. Kan letak 50 selai. Dah letak baru tinggal, Ustaz dah cakap tu ni. Baik. Kalau tak berkesan, kita guna pita pelekat kertas, masking tape tu, yang nipis kertas tu. Ya, bukan tak boleh guna double tape, boleh. Tapi nak menanggal tu tersiat. Selotip kertas yang nipis tu daripada kelopak dia tarik sampai ke bawah. Itu boleh, ya.
Ada satu kaedah lagi saya tak masukkan sebab tak sesuai dengan kita. Tapi orang Cina yang bukan Islam, yang India ni, dia selalu buat. Dia letak gam kat mata mayat. Gam uhu lah tu. Dia titik macam aimo. Mulutnya dia tutup rapat. Memang melekat muka tu. Saya pernah, waktu saya bertugas ke hospital, suatu hospital Serdang, sementara nak tunggu jenazah keluar, ada jenazah Cina ditarik keluar dalam keranda tu. Dia keranda Cina tu kan ada cermin, boleh nampak muka tu. Saya kata, boleh tak saya nak tengok si mati? Kata keluarga dia, boleh. Saya pun tengok intai lah dia. Tengok muka mayat tu tersenyum. Senyum tu kan. Cina kan? Cina. Husnul Khatimah ke? Tersenyum. Otak saya blank, macam mana dia boleh tersenyum ni? Apalah amalan dia ni kan? Lepas tu saya kata, macam mana senyum? Ini orang baik mah. Dia kata, orang baik mah. Oh, okay. Tapi otak saya tak boleh terima kan? Macam mana? Memang senyum betul-betul. Sehinggalah saya terbang ke Filipina, ambil satu jurusan saya yang baru, ya, iaitu diploma kedua saya, Science in Embalming and Undertaker, sains pengawitan dan pengurusan mayat. That's why they call me Ustaz Undertaker kan. Sebab apa? Baru belajar cara nak mengawit mayat dan kaedah-kaedah selanjutnya. Saya ada video simulasi. Buka jap. Video ini adalah video yang ketika wartawan Astro Awani datang pejabat saya, dia nak tengok cara nak pengawitan mayat. Dia tengok video tu, dia nak ambil video tu nak tayang kat Astro. Saya kata tak boleh, PNC, private. So dia buat simulasi. Ini simulasi dia. Ada speaker ada mic, okay, baik. Alright, tengok dulu. Mayat-mayat ini akan melalui satu proses iaitu kita akan keluarkan cerik urat dalam badannya. Itulah kita urat arteri dan vein. Yang mana dua urat ini yang akan keluar untuk memasukkan cecair protein ke dalam badan mayat. Kita akan gunakan lebih kurang jenazah dewasa dalam 12 meter cecair protein. Tujuan untuk mengawet supaya dia dapat bertahan lebih lama. Boleh. Boleh kan tu? Proses awet. Mayat ini akan melalui proses iaitu mengeluarkan cair urat dalam badannya. Itulah tiga urat arteri dan vein. Yang mana dua urat inilah yang akan dijungkir keluar untuk memasukkan cecair protein ke dalam badan mayat. Kita akan gunakan lebih kurang jenazah dewasa dalam 12 liter cecair protein. Dan tujuan untuk mengawet mayat supaya dia dapat bertahan lebih lama dan juga memenjarakan darah yang tertinggal dalam badan mayat. Sampai itu, bila ubat itu masuk, kumul itu masuk, maka dia akan mulakan keluar darah. 70% badan kita ini ada cecair ini. Maka sebaik-baiknya ialah darah semua jadi buat. Sehingga ialah untuk kita resolusi sebagai cavity embalming. Itu satu kaedah membuat segala cavity atau organ-organ dalam badan. Itulah selain berdarah tadi, organ-organ itu ialah jantung, hati, liver, skor, community, organ perlu dibuat keluar, vacuum keluar, dan itulah muncul naik cepat merumput dan membusuk. Dan dia dari organ ini naik ke atas sudah bersilusnya menuju satu besi program, dan seterusnya organ bisa disemuakan dibuang ke satu septik, dan setelah itu barulah mayat akan diuruskan secara biasa ke mana dapat. Dan dia makan masa dalam tempoh 1 hingga 2 jam. Islam itu sendiri menuntut agar disegerakan pengurusan jenazah. Hukumnya mudah-mudah. Andai tiada keperluan, maka ia jatuh haram. Selagi dengan sarangan Rasulullah SAW, di mana seseorang itu meninggal dunia, maka disitulah tempatnya berkubur. Okey, baik. Siapa nak jadi model tadi? Inilah bahan dia kan. Ini troka, ya? Hujungnya tajam, kelilingnya tu ada lubang-lubang, belakangnya ni nak masukkan tiup. Kita akan dah buang darah,
organ apa buang darah, ubat masuk. Formalin 12 liter masuk ikut arteri, darah keluar melalui vein. Darah kita dalam badan dewasa 4-5 liter je, tapi formalin top up dalam badan 12 liter. Tu kaedahnya. Dan setelah selesai, perut tu akan ditebuk ni, tajam ni, wodok. Dan juga menghancurkan segala-galanya, hati, limpa semua tu disedut keluar. Sedut guna mesin, bukan saya sedut tak ada. Ni dia alat dia. Alright, wodok ni. Tapi saya tak pernah gunalah. Ni benda ni saya tak pernah guna. Nak guna tu barang lain. Ni untuk sampel je, siapa nak tengok kan. Jadi kaedah ini biasa digunakan pakai oleh mereka yang bukan Islam. Cina, India, kalau meninggal tak simpan lama sikit, nak simpan seminggu, 2 minggu. Ni lah alat dia. Ni manual. Pull in, pull out. Ubat masuk, keluar sini kan. Jadi alat-alat ini biasa digunakan oleh mereka yang bukan Islam kerana upacara ke bumi mereka tu lama. Meninggal lagi ni, minggu depan baru nak tanam. Jadi mayat dah mereput. Mengelakkan mayat mereput, kaedah tadilah dia guna pakai. Kita orang Islam tak perlu melalui ni. Kita meninggal hari ni, petang dah ke bumi dah. Malam tadi meninggal, pagi ni dah ke bumi dah. Ada di sini 3 hari pagi. Tak ada mayat itu akan segera mereput. Tempoh 4 jam, 5 jam, mayat akan mula mengembang, membusuk. Itu biasa. Maka kaedah ini diguna pakai juga pada orang Islam yang nak balik ke negara asal. Di manakah negara asalnya? Kita ada 4 kaedah embalming. Pertama, namanya ialah surface embalming, permukaan. Iaitu ubat formalin, dia sumbat kat hidung, kat mata, dia curah sikit kat badan-badan dia sikit, itu permukaan. Maknanya kulit dia ni lambat sikit lah nak mereput tu. Kaedah yang kedua, hypodermical embalming. Menyuntik formalin dalam 5 liter di bawah kulit tisu ni. Dia suntik tangan sini, dia cuci tangan sini, cuci tangan sini. Cerita apa tu? Kan? Kita ambil tu, cuci tangan sini, cuci tangan sini. Dia dah cerita dah dulu kan. Sampai habis 5 liter. Kaedah pertama dan kedua inilah yang diguna pakai dalam Malaysia untuk foreign worker ataupun foreigner yang ada kat Malaysia ni. Kita ramai Bangladesh, Indonesia, Pakistan yang kerja sini. Bila meninggal, family kata nak bawa balik, maka ini kaedah yang diguna pakai sebab kita yakin orang Islam bila sampai ke negara dia terus ke bumi kan? Jadi dia boleh bertahan dalam tempoh 2-3 hari mayat tu bila dia suntik. Tapi kalau guna kaedah yang ketiga, iaitu kaedah artery embalming, memasukkan cecair formalin melalui arteri 12 liter. Dan kaedah yang keempat, cavity embalming, mengeluarkan darah dan organ-organ semua dibuang keluar cavity. Maka kaedah ketiga keempat ni diguna pakai hampir seluruh negara di luar. Jadi orang Malaysia yang bercuti, yang berjalan, yang bekerja, yang melancong, yang belajar semua, meninggal, family kata bawa balik, tanam kat pusara abadi ni. Okey, tak apa, duit banyak, bayar 100,000, tak ada masalah. Jadi saya pernah bawa balik mayat, kosnya 150,000 dari luar negara. Family ada duit, tak apa dia bayar. Bukan isu duit, tapi isu keadaan mayat itu yang jasadnya sempurna tapi dalamnya hancur sehancur-hancurnya. Sebab itulah kita kesian melihat ini. Waktu saya tunjuk, sampaikan maklumat ni pada tuan-tuan, ini yang berlaku di luar sana. Ya, saya selalu nasihatkan, mana meninggal, situlah ke bumi. Itulah sunnahnya. Jiran sebelah saya, apa nama? Jiran saya jiran antarabangsa. Jiran sebelah kanan saya, rumah saya ni. Saya tak adalah jauh sangat tuan-tuan. Tuan-tuan mungkin jangan nampak muka saya sini. Depan tu je rumah saya kan. Jiran belah kanan saya Bangladesh. Ruhul kan? Saya selalu pesan dia, you nanti nak tanam sini ke sana? Kalau mau tanam sana, saya godok je. Kata dia kan. Sini jugalah. Okay, sini jugalah. Dia senang sikit kan, pasal kita duduk sebelah je kan, senang. Jadi beringat-ingatlah betul tu ya. Baik, berbalik kepada tadi, dan saya belum bercerita. Bila ubat tu masuk dalam badan mayat, badan akan mula mengeras. Ketika itulah saya diajar untuk bentuk senyuman mayat. Dia dah geram mulut mayat tu. Dia kata baik macam ni kata saya punya pensyarah tu. Tapi dia tak cakap lagi 9 orang putih lah kan. Saya translate macam ni 5 minit saya buat macam ni tersenyumlah mayat itu. Oh, macam tu rupa yang Cina lagi.
puaslah fikir husnul khotimah lah apalah, rupanya itu kaedah yang dia boleh pakai. Ya tuan-tuan, dia bentuk senyuman tu boleh. Baik, jadi kita orang Islam kalau tak boleh tutup juga dengan selotip, ambil kain tutup saja bahagian muka dan matanya. Itu saja, simple. Alright. Kemudian yang ketiga, sumbat kapas ke dalam 2 lubang hidung dan telinga mayat. Baru meninggal ni keluarga yang buat ni. Sementara nak pergi panggil imam ke, nak beritahu JT Khairat ke, keluarga yang duduk dengan mayat ni kena buat. Tutup hidung, telinga, segala apa lubang yang mulut ke apa ke dengan kapas. Ya. Tujuan dia apa? Untuk mengelakkan binatang masuk. Betul? Binatang seperti apa? Anjing, kucing, binatang. Oh, serangga lah, serangga. Nyamuk, lalat, lipas, dia datang masuk dalam badan kita. Maka untuk mengelakkan serangga masuk kat sini, tutup, blok. Dan untuk mengelakkan cecair keluar, darah ke apa ke meleleh, tutup dengan jumlah kadar yang sesuai. Saya kena bold situ, sekadar yang sesuai atau sekadar yang boleh. Sebab selalu berlaku dia buat bukan sekadar boleh, selagi boleh. Boleh lagi ni, boleh lagi ni, boleh lagi ni, sumbat. Bila nak urus mayat tu, ya Allah, kembang je hidung mayat ni, tarik keluar sampai kat tekak ni, sumbat. Jangan zalim kat mayat ya, sikit saja. Okey. Yang keempat, keluarkan gigi palsu dan tutup mulut mayat. Siapa yang pakai gigi palsu kena pesan. Abah ni gigi palsu tau, nampak je cantik, gigi palsu. Kena keluarkan. Yang jenis keluar masuk tu, malam hari nak tidur dia bawa keluar, letak dalam cawan nadai tu, kelekung. Pagi subuh nak pergi sembahyang subuh, ambil balik, pakai. Cucu datang, tok naik apa? Minum. Maknanya gigi yang keluar masuk itu ketika orang tu nazak, ketika orang tu dalam keadaan ataupun dia baru meninggal, cepat-cepat keluarkan untuk mengelakkan dia tertelan. Kan kembang dia punya leher kan, keluarkan segera. Kecuali gigi yang memang dah tanam kat gusi tu, implan tu kan, jangan pandai-pandai minta screwdriver pula, minta pelayar. Ini gigi palsu ni, cabut. Tak cabut. Ya Allah, gigi betul. Sudah. Kalau tak boleh cabut dengan tangan, biarkan saja. Termasuklah walaupun tu gigi emas 916. Gigi omeh ni, atuk kau pakai tu gigi omeh 916, ada harga tu. Dah tak boleh cabut, biar je lah. Waktu arwah tu hidup tak nak cabut kan? Atau gigi yang disalut dengan emas tu kan, dia dulu punya style lah kan. Kalau tak boleh cabut guna tangan, biarkan. Termasuk yang pakai besi tu, apa tu? Braces. Saya kata jangan guna screwdriver pula, sungkir kan, berdarah-darah mulut kawan tu. Tak boleh cabut, biarkan sahaja. Penting. Rambut berwarna pula, rupanya rambut dia berkala. Orang lelaki mungkin tak nampak lah, orang perempuan tak tahu lah kan. Warna merah, warna kuning, warna hijau, dah pasal trafik lah kan. Rambut berwarna ni, guna sabun tak hilang, guna shampoo tak hilang, guna tina tak hilang, klorok tak hilang. Kalau tak mampu, biarkan sahaja. Jangan pandai-pandai nak ambil mesin. Ada tak mesin rambut tu dibotakkan? Jangan paksa. Kita lemah lembut, bersihkan. Ambil color tak tanggal ni, tak apalah, bukan kita sengaja buat, memang keadaan dia begitu. Kena fikir. Kecuali kalau bertatu, mayat tatu. Macam mana ni? Dulu dia ahli kelab Dragon besar kat tangan dia, ahli kelab macam-macam kan. Ataupun dulu dia bukan Islam, dia mungkin Kristian, ada gambar salib kat tangan dia, I love Jesus misalnya. Tapi dia masuk Islam, tak sempat nak buang. Macam mana kita nak buat? Pertama, ambil, biasa kita berus dawai kuali tu kan, calakan, hilangkan tulisan itu. Kedua, kalau tak boleh, pisau sagat tu siap lapisan kulit yang pertama tu, halus siap perlahan. Dan yang ketiga, kalau tak boleh, ambil setrika high volume, panaskan, jadi beef stick kan. Tiga-tiga tu haram dibuat.
Jangan buat. Sabar dulu, conclusion tak habis lagi. Kalau siapa yang rakam, jangan ambil sebab 3 tu je, kau kena kecam lah. 3 tu haram, haram. Jangan buat. Ya, saya bagi gambaran supaya tuan-tuan berfikir. Ya. Habis nak macam mana? Lalukan air dengan lemah lembut. Kuku bawah tu apa nama? Q-tech. Jangan kita calahkan, jangan patahkan kuku dia, jangan. Biarkan sahaja. Pendek kata, apa sahaja pada badan mayat yang tak boleh ditanggal, jangan kita fikir pandang lama, biar saja. Lemah lembutlah pada mayat. Mayat ni perlu disantuni dengan lemah lembut. Kita nak buang najis pun kena lemah lembut. Ni jenazah ni, kita kena buang najis dia. Yang perlu diurut di sebelah kiri. Ni, kiri dia ni, usus besar kita ni. Urut perlahan-lahan. Bukan dua-dua. Ini buat macam roti canai. Ada lagi tak? Ada. Dah macam sultan tu dah. Jangan kita buat macam tu, kesian mayat. Siapa suruh keluarkan usus dia? Yang suruh buang najis. Lepas tu kita ambil kain putih, balut kat tangan, cedok, bersihkan. Yang digunakan ni satu uras ni saja untuk bersihkan bahagian kemaluan dia tu. Itu saja. Ya, keluarkan. Jangan kita masukkan 2 jari besar masukkan. Jangan. Kesian mayat. Nak bangunkan mayat boleh, sikit aja bagi tekanan kat perut. Bukan tegakkan duduk dia. Sikit je, ya, perlahan-lahan kita urut, ya, sehinggalah najis tu tak nampak pada kain yang kita pegang tadi. Itu penting, ya. Benda tu penting. Jadi berlemah lembut pada mayat, jangan kita kasar pada dia. Yang kemudian seterusnya, ambil kain sebesar saiz tudung bawal tu, bina 45 tu, napkin ke apa ke, bawah dagu ikat naik ke atas. Ini tugas waris ni. Supaya apa? Supaya mayat ini mulut dia tertutup. Namanya ikatan pocong. Kita panggil hantu pocong. Sebenarnya pocong tu berasal daripada ikatan pocong. Dapat kat orang kita panggil bandar pucung, feda pucung, buket pucung, kan? Semua nak dipucungkan. Yang kelima, tukar pakaian mayat dengan pakaian bersih dan murah tanggal. Tugas waris, bersihkan najis, pampers semua buang, tukar pakaian dia. Pakaian yang mudah. Kain pelikat tu lah, kain batik, tutup di atas dia. Tutup aurat dia semua. Terutamanya orang perempuan, rambut kena jaga, tutup. Ada satu kes tu saya pergi tengok jenazah perempuan. Saya selak kain yang tutup muka dia, nampak rambut dia mengerbang. Tanya pada waris dia, kenapa tak pakaikan tudung pada arwah ni? Tak apalah ustaz, dia free hair. Semua orang tahu rambut dia macam mana. Bukan masalah free hair, tapi masalah tanggungjawab kita, kifayah. Kita bertanggungjawab, kan? Dia waktu hidup dia free hair tu dia pasal. Bila dia meninggal, tanggungjawab kita. Kita kena jaga aurat dia betul. Ya, ni kadang-kadang mandi jenazah dah ramai. Bila pusing ke sini, nampak punggung dia sini. Berdosa siapa yang ketua dia tu, kan? Dada dia nampak ke, jaga. Terutama perempuan, kan? Jangan diselakkan bahagian dada dia tu. Orang perempuan nak mandikan jenazah, tangan dia je lalu bawah. Orang perempuan siapa yang mandikan? Perempuan lah, kan? Orang lelaki? Lelaki. Pondan siapa yang mandikan? Dia bukan pondan yang biasa, yang dah upgrade, dah renovate. Siapa yang akan mandikan? Lelaki je. Badan atas dah perempuan, bawah dah tak ada dah lelaki tu. Macam mana ni? Siapa nak mandikan? Lelaki ke perempuan? Ikut asal pondan juga. Ikut asal lah. Fitrah dia lelaki lah yang kena uruskan jenazahnya. Batas aurat macam mana? Lelaki pusat hingga lutut. Perempuan kita tutup antara dada ni, bahu ni sampai ke lutut. Pondan macam mana aurat dia? Pusat hingga lutut saja tutup. Atas atas pun kena tutup juga, wajib. Tak tutup jadi 2 musibah. Apa musibah dia? Musibah pertama, orang nampak aib dia. Oh, macam tu orang mana? Orang tak tahu jadi tahu. Macam tu rupa dia, kan? Kita berdosa. Musibah kedua, boleh jadi fitnah pada tukang mandi. Ustaz, kenapa lama-lama situ? Faham tak? Tak faham sudah. Sebab tu kalau pondan pun tutup kain bahagian dadanya, tangan saja lalu kat bawah.
Sebab kita nak bersihkan badan dia, ya. Jadi lelaki juga kena uruskan. Baik, keenam, kiam tangan dan ikat sendi jenazah. Kiam tangan arwah, dia dah tukar baju semua tu, kiam dia. Kalau tangan dia jatuh, kita ikat. Boleh ikat tangan satu, yang kedua dekat lutut, yang ketiga dekat jari ni, ibu jari kaki ni, biar tegak. Ini tugas waris, tegakkan macam tu. Ada satu kes berapa tahun sudah di KL, jenazah ni meninggal malam, dia sampai kat surau pagi lepas subuh pukul 7. Saya datang tengok jenazah kat tempat mandi, masih lagi dalam keadaan berpakaian. Orang tua umur 90 lebih, pakai baju t-shirt, ada kain pelikat, dalamnya masih ada pampers lagi. Anak dia 4 orang lelaki, tapi seorang pun tak tahu nak buat macam mana. Kenapa tak buka baju arwah ni? Tak tahu, Ustaz. Terpaksalah gunting. Sebab apa gunting? Badan dah keras, nak kiam tak boleh, dah tua. Jadi saya kata pada anak dia, nanti waktu kafan tangan arwah tetap akan lurus begini. Dia kata, Ustaz tak apalah, ikutlah kata Ustaz. Tapi di antara 4 orang anak lelaki dia, seorang tu macam tak puas hati. Saya nak tangan arwah abah begini. Saya kata bukan saya tak nak buat, memang tak boleh. Tak boleh bang. Tak apa, saya pernah ikut kursus, kata dia. Ustaz tu ajar urutkan sendi mayat dengan minyak, kata dia. Oh, abang pernah belajar, kenapa tak buat malam tadi? Terlupa Ustaz. Itu biasa kan, blank kan. Jadi saya pun bagi minyak. Saya kata, bang kalau tak boleh jangan dipaksa. Boleh, kata dia. Dia try. Abang-abang dia semua tengok, oh boleh ke ni? Boleh. Dia try sekali, saya dah risau dah. Hati-hati bang ya. 2 kali, ketiga, tengah terdengar bunyi patah. Longgar tangan bapak je tu. Semua tergamam pandang saya. Apa salah aku? Dia yang buat. Semua pandang pula kan, kita pula kan. Ustaz, patah ke tu? Dia tanya pula soalan kebat. Tak tanya adik dia yang buat tu, patah ke tu? Saya pun tengok muka semua merah dah. Yang adik buat tu muka pucat, lagi pucat daripada bapak dia. Dia macam ni, buat lagi, dah kata dah. Macam mana nak buat ni? Masa tu dah kecoh dah, orang keluar pun dengar, apa tu? Abah tangan patah. Dah kecoh dah kan. Masa tu kelas kabul, Ustaz, kenapa Ustaz patah ke tu? Dah macam-macam soalan dah, usul fiqh, kawaid fiqh, apa aku nak jawab ni, semua tak ada dalam kepala otak ni kan. Saya pun tak apa, tenang, saya cek dulu. Saya pun cek. Bang, relax, saya dah cek dah. Tak patah pun. Tak patah, kata dia. Kami dengar bunyi kuat tadi Ustaz. Kadang-kadang otot kita lemah. Tram. Kan otot kita letup kan, tram. Itu bunyi otot bang. Saya ingat dapat kawal situasi. Rupanya abang dia marah adik dia. Nasib baik tak patah. Kalau patah, aku patahkan tangan kau. Garang abang dia. Di hati kecil saya berkata, nasib baik aku tipu. Memang patah pun. Sampai ke hari ini dia tak tahu cerita sebenar. Kalau dia tahu cerita sebenar, saya tahu nak cari siapa. Ni mesti Safni ni. Nak bagi tahu tuan-tuan, benda berlaku kan. Nak bagi tahu bahawa keadaan mayat kadang-kadang berbacam. Tak mustahil satu hari nanti, na'udzubillah lah, kita akan jumpa mayat yang dalam keadaan tak lurus, bengkok dan sebagainya. Ya, maka janganlah kita berkata apa-apa, uruskanlah dengan baik. Satu jenazah saya pernah jumpa, dia ada 2 hari meninggal, tangan dia begini, tak boleh bawa turun. Jadi terpaksa kita mandikan mayat dalam keadaan begini tangan dia, dan kafankan dalam keadaan begini. Tak ada masalah, kami boleh uruskan. Isunya ialah jiran datang. Jiran datang, seorang makcik tu pandang, apa kombang bunah pula budak ni? Ditegur pula, makcik tu bukan kepala tangan dia tu. Astagfirullah, mulut jahat. Tuan-tuan ya, dekat Terengganu satu kes, jenazah meninggal dalam keadaan bersila. Bersila tuan-tuan, tak boleh nak baring. Ni tim kami SPDM Terengganu lapor ni, Ustaz macam mana nak buat? Dia bersila ni, nak baring tak boleh. Saya kata ikutlah kemampuan dia, jangan paksa. Petang tu dia update, Ustaz dah settle dah ke bumi mayat ni, awak buat macam mana? Saya ikut nasihat Ustaz, ikutlah kemampuan dia. Kami mandikan jenazah dalam keadaan dia bersila, tak ada masalah. Kami kafankan jenazah dalam keadaan bersila, tak ada masalah. Yang jadi cabaran kami bila? Nak solat jenazah, dia bersila sama kami.
Balikan. Memang akan berlaku ya tuan-tuan. Jadi nak katakan kalau nampak mayat pelik-pelik, kita ni bukan tukang mandi, datang ziarah je. Apa kena mayat dia begitu? Jangan tegur, diam je. Tak ada je tukang mandi sahaja. Okey, mayat ni kita buat macam ni. Tak ada, mesti ada sebab kan? Jadi kita sebagai tetamu nampak pelik-pelik pada mayat, diam. Cakap dia yang baik-baik saja. Okey? Baik. Kemudian yang ketujuh, letakkan satu benda yang sedana berat atas perut mayat. Apa benda sedana berat? Biasa letak apa? Bunting kan? Bunting. Tak semestinya bunting. Sebab bunting tu logam, kita boleh letak. Kalau kita nak letak botol pun boleh. Nak letak apa lagi? Batu kecil pun boleh. Tujuannya untuk mengelakkan perut kembung masuk angin. Yang logik, jangan kita ambil yang tak logik. LCD nak letak atas tu, laptop, apa lagi tu? Al-Quran pun tak boleh letak kat situ. Kadang ada orang letak Quran kat kepala, kat perut, bukan tempat dia ya. Jadi kita letak tujuannya untuk mengelakkan perut kembung ya. Ada orang petikai, dah kenapa letak gunting kat perut tu? Janganlah kita petikaikan, sebab benda tu memudahkan tukang mandi. Dia tanya, ada tak gunting kat rumah ni? Kat perut mak tu. Senang dia capai. Itu sahaja, tak ada maksud lain. Baik, yang ke-8, gunakan wangi-wangian untuk menutup bau mayat. Dulu bakar apa? Kemenyan. Sekarang jarang dah nampak orang pakai kemenyan. Paling-paling pun bukhur Arab tu, atau sedangi. Tujuannya nak menutup kawasan tu daripada berbau busuk. Mungkin tak bakar, kita spray air freshener tu, ataupun kita gantung kat dinding macam tu kan. Tu MBPU ke tu 5 minit kan, wangi. Itu kaedah nak mewangikan. Jadi tutuplah bau tu, bau mayat dengan wangi-wangian. Baik, selesai. Ada soalan setakat ni? Ada. Dah golak banyak ni, lupa bidah. Bidah kan. Okey, baik. Kemudian saya sentuh sikit lagi. Nanti kita akan ada slot nanti. Kita berehat dulu ke macam mana nanti? Ada yang dah berjoget dah? Tak ada kan? Stop. Rehat. Okey. Kita ikut arahan penaja, kita rehat dulu. Take 5 insya-Allah ya. Baik. Bolehlah rekan-rekan kau, insya-Allah kita sambung balik kejap lagi. Baik. Wan. Okey.